بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا عابدين ودهر الداهدين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففحناها سليمان وكنتنا حكما وعلما وشكنا مع البدى وسبحنا وطيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب الإبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلم والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam ke atas baginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga ibu-ibu dan ayah semua yang ada di sini, kiri kanan, semuanya dimuliakan oleh Allah insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita sambung lagi pengajian kita, yakni sambung pada surah Al-Mulk pada ayat berapa? 16 Amintum ma fis sama' situ Tengok pada ayat yang ke-16. Kita baca dah sikit. Setiap kali kita mulai, maka kita baca daripada awal, insya-Allah, supaya hari-hari kita ulang boleh ingat. Yang mana ada satu tip yang diberitahu oleh seorang doktor. Bila kita nak mengingat sesuatu benda yang kita belajar dahulu, maka kita pandang sebelah kiri, atas kiri, macam tu. Tu. InsyaAllah. Dan pakai minyak wangi. Kita pakai minyak wangi, kita baca buku tu, minyak wangi. Tu. InsyaAllah. Ikutlah minyak wangi apa-apa. Pakai minyak wangi, kita hidup minyak wangi tu, insya-Allah dapat ingat balik apa yang kita lupa dulu. Nak pandang sebelah kiri, atas kiri. Duduk senyap, tadabbur, jangan kacau lah. Member sebelah jangan kacau. Tengok kiri. Tengok atas sebelah kiri tu masa menghafal ke? Tak, selepas tu lah. Contoh kita nak ingat apa dulu. Aku cakap apa kat Minah ni. Tu je. Tu. Ataupun kalau kita benda yang kreatif, contoh kita nak fikir benda yang kreatif, pandang belah kanan. Belah kanan. Itu kata doktor. Kalau ingat benda tu pakai minyak wangi, kita baca, masa kita membaca pakailah minyak wangi yang kita suka, maka ketika mana kita nak ingat balik, kita hidung balik. Itu antara tip. Insya-Allah. Tu. Tapi kena baca lah sebelum tu baru ingat. Ni tak baca mana boleh ingat. InsyaAllah kita tengok ayat yang ke-16 dalam surah Al-Mulk. InsyaAllah kita tadabbur ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. تبارك
الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وكنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, insya-Allah kita masuk lagi pada ayat yang ke-16. Apa kata firman Allah? Aamintum man fis samaa'i an yakshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Tuhan kata, rasa amankah dengan Tuhan kamu? Maknanya Allah Taala kata, maknanya kamu tak takut pada langit Tuhan, pada kekuasaannya dan kudratnya itu. Dialah yang gerakkan kita daripada tidur. Maknanya Allah Ta'ala kata, Aamintum man fis sama, adakah kamu merasa aman dah sekarang ni? Yang mana Allah lah yang memerintah langit fis sama. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala beritahu kita, tanya kita, adakah kamu sekarang sudah merasa aman? Aamintum man fis sama. Jadi Allah lah yang gerak kita daripada tidur. Maknanya satu soalan yang dilontar kepada kita, Tuhan kata, kamu ni dalam cover Zoom, convert Allah. Saya Inggeris memang lus. Yang teacher ada ni buat kelas Inggeris, saya nak masuk. Nah, convert Zoom. Convert. Masya-Allah, malu saya. Jadi Allah Ta'ala kata convert Zoom. Zoom selesa lah. Nah, adakah kamu sekarang ini, kata Allah, kamu dalam Zoom selesa? Malah sebut orang putih, tak salah. Minta maaf pada teacher yang ada. Minta maaf. Jadi kita rasa Malaysia negara aman, rasa selesa. Jadi keselesaan convert yang ada pada kita hari ini ni, kita rasa disebabkan kita selesa ini, kita menyebabkan kita lupa segala-galanya. Allah Ta'ala sebut. Maka Tuhan kejutkan kita dengan beritahu dalam ayat ni, Aamintum man fis samaa'i an yakshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Tuhan kata, hai, kamu semua ni rasa aman, rasa selesa, rasa tak takut pada Tuhan. Ini Tuhan sebagai pusat pemerintah fis sama' di tempat yang tinggi. Adakah kamu tak rasa selesa dah sekarang? Tu Allah Ta'ala kata, ayyakshifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kamu rasa aman dengan Tuhan sedangkan
Tuhan itu boleh memasukkan kamu dalam bumi seperti mana Tuhan biasa memasukkan korung di dalam bumi. Allah Ta'ala beritahu. Allah Ta'ala beri peringatan. Jadi kita duk rasa aman, duk rasa elok, duk kata kuliah pun sebulan sekali, duk pi dengar sebulan sekali. Nah, sebulan sekali. Nah, rasa pi dengar duk berasa okey lah. Okey dah, sebulan sekali tu rasa dah okey dah datang. Nah, sebulan sekali tu tahan ayat dia. Nah, jadi anak-anak pun nampak beri makan minum, molek, nampak cantik, daripada duk nikah, rumah tangga nampak bahagia, okey. Nah, perempuan pun, anak perempuan tengok depan mata pakai tudung, molek, okey. Nah, tu. Tengok belakang pandai punggung sendiri pun rasa okey dah. Nah, tu rasa okey dah. Jadi ayat ini Tuhan nak kata apa? Adakah hampa, orang Kedah kata hampa semua ni? Hampa. Ada orang Kedah sini? Sudah. Silap cakap dia habis ke? Nya katok dia. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran ini, adakah kamu semua ni rasa sudah okey semua? Allah Ta'ala kata. Jadi sedangkan Tuhan itulah yang memerintah fis sama, yakni pada langit, dan Tuhan itu boleh menggelamkan hamba itu dalam bumi seperti mana Tuhan bertindak ke atas korun. Muslimin dan muslimat dan mata Allah. Jadi berapa banyak umat dahulu kena macam-macam. Jadi umat Nabi Lut, kaum Ad, mereka kena apa? Hasibah. Hasibah ni maknanya hujan batu keringkin daripada api neraka. Hasibah. Tu. Jadi tentera Abrahah pun serupa juga kena hasibah. Di seluruh batu sebesar kancapul. Kacampul lah. Kita buat Asyura sini. Buat. Tak mesti ustaz. Pernah kita pergi kuliah dekat Cerahanu, ikhwan dia bagi Asyura Kelantan. Alhamdulillah sedap. Habis Kedah. Warna apa Kedah? Warna hijau. Coklat. Coklat juga. Tu. Tapi pergi sana hitam. Daging ketul-ketul. Kata syurga ni. Dia kata abang polis buat. Rupanya situ dekat dengan rumah penginapan polis. Tak tahulah daging cuma macam mana. Tapi kak boleh rasalah. Keping-keping. Maknanya mungkin 2 jam dia buat Asyura tu. Kita sehari sampai hancur lumak. Tu. Tak habis ayat Allah ni. Jadi buat Asyura. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam Quran, kalau kita tengok umat-umat dahulu kena macam-macam. Seperti mana kaum Abrahah kena hasibah, yakni dilontarkan, diluruhkan batu sebesar kaca pul. Yang mana batu itu sebut dalam Quran dikatakan batu musawwanah. Batu yang ditulis nama. Bila dia jatuh, kalau batu tu dia ditimpa nama A, maka batu tu tulis nama A. Batu kena A tak kena pada orang lain. Tulis Abu tak kena pada Minah, Abu juga kena. Tu macam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dia nak ambil tindakan pada orang derhaka kepada dia, tindakan dia sangat spesifik. Betul saya risau. Alhamdulillah tu dah betul. Jadi tindakan yang dia ambil oleh Allah Taala sangat tepat. Yang mana sehingga batu yang dikatakan hasibah yang datang yang sudah ditulis nama dah. Jadi siapa yang nak ditimpa tu, apabila dia mari, dia kena orang tu. Tu tindakan Allah ini maha tepat. Dia shooting tu kalah lah penembak tepat, sniper kalah. Dia tu memang tepat, memang kena pada orang tu. Jadi tuan-tuan dimati Allah, kalau kita pernah dengar cerita Abu Rughal ni, dia ni kuat menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang diturunkan azab pada kaum dia pada waktu itu, pada waktu tu dia keluar kampung, dia tak ada di kampung, tak kenalah dia. Bila dia balik ke kampung dia masuk sahaja sempadang, maka dia kena.
Tiba-tiba dia terkena. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama sahabat, kemudian Nabi beritahu sahabat. Sampai di tempat tu, katanya Rasulullah, kamu tahu tak kubur siapa yang ada di sini? Rasulullah beritahu. Jadi tanya sahabat, tak tahu ya Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beritahulah, di sinilah ditanamnya Abu Rughal. Abu Rughal, yang mana malaikat beritahu Rasulullah, kemudian Rasulullah kabar kepada sahabat, beritahu cerita ni. Jadi di sinilah ditanamnya Abu Rughal. Kemudian ceritanya sebenarnya dia menentang Nabi pada zaman dia. Jadi pada masa bila turun balak ketika itu, dia tak ada di kampung. Terlepaslah dia. Jadi hari dia balik tu, dia pun masuk sahaja di dalam kawasan kampung dia, sepadang dia, maka dia pun terkena. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun beritahulah, kamu semua kalau tak percaya, kamu korek kamu tengok sendiri betul atau tidak. Dia ada tungkat yang dibuat daripada emas, yang mana tungkat tu kegambaran Abu Rughal. Tongkat emas tu, dia orang kaya, dia ada pitih, dia ada duit, dia pun buat tongkat emas tu, dia pun berjalan dengan megah. Jadi Nabi kata, korek, kalau kamu tak percaya, kamu korek, kamu akan tengok ada satu tongkat dia sendiri dalam tu. Jadi tuan-tuan dari mati Allah, kalau kita tuan-tuan nak beritahu apa dalam kisah ni, Allah jangan bagi dia marah. Tu je, jangan bagi dia marah. Kalau bagi dia murka, maka kalau dia murka, dia ambil tindakan, seorang pun dia tak akan lepas. Dia amat-amat spesifik. Seorang pun tak akan lepas. Ayat ni sesuai dengan keadaan sekarang. Betul, kena tsunami. Saya akan bahas ayat ni, tentang ayat ni, kena dengan isu kita. Sebab Al-Quran ini bukan zaman dahulu. Al-Quran ini bukan cerita hanya zaman dahulu, kerana Quran ini akan berlaku zaman kita juga. Ada orang kata ayat Allah, datang ayat Allah dia ingkar. Bila datang hadis dia kata ni ciptaan ulama, reka-rekaan ulama. Jadi dia pun tak yakin dengan Allah. Kemudian bila mati, meninggal dunia, barulah Allah Ta'ala tunjuk kekuasaan Allah, barulah dia rasa, oh rupanya memang betul kata Allah. Baru dulu tak dulu tu. Jadi kaum Samud, umat Nabi Saleh, kenapa pada waktu tu dia kena Soihah ni jerkah. Allah Ta'ala suruh malaikat Jibril jerkah, lepas tu meninggal kaum dia. Soihah, jerkah. Jerkah ni bukan kekah. Tu terking lah. Marah, dia marah macam itulah, terking. Jadi Qarun, kenapa Qarun? Qarun ni dia ditelan bumi. Apabila Allah Ta'ala perintah pada bumi pun, dia telan Qarun. Tu harta dia, kunci khazanah yang mana dibawa oleh beberapa ekor unta pada waktu itu. Jadi Allah Ta'ala suruh bumi telan, maka bumi pun jalankan tugas dia telan. Kenapa Qarun ditelan bumi? Kerana peristiwa ketika itu berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam, yang mana pada zaman Nabi Musa, Qarun ni orang biasa-biasa saja, orang tak berapa senang, dia hanya kerja dia berniaga. Kemudian dia minta doa kepada Nabi Musa. Setengah riwayat kata dia ada hubungan kait dengan Nabi Musa. Dia minta doa dari Nabi Musa supaya Nabi Musa doa pada dia murah rezeki. Mintalah pada Allah supaya aku ni murah rezeki. Kemudian Nabi Musa pun doa pada Allah. Setelah Nabi Musa doa, maka doa dikabulkan, maka perniagaan Qarun bercurah-curah, berlimpah ruah. Kemudian Qarun ini berjaya lah, kaya raya dan sebagainya. Sampailah satu tahap Allah Ta'ala perintah supaya Qarun ni keluar zakat. Nabi Musa beritahu Qarun suruh dia keluar zakat. Kerana apa? Sudah cukup haul dan nisab. Haul, nisab. Haul ni tahun, cukup tempoh 1 tahun mengikut kalender Islam 365. Betul kali ni. Jadi haul, cukup nisab. Kemudian
Qarun pun sampailah perintah Allah kepada Qarun supaya perintah mula-mula sekali sejarah keluar zakat ketika Qarun tu. Maka Qarun pun tak mahu keluar zakat. Kemudian Allah Ta'ala terus bagi bala cash. Pada waktu itu Allah Ta'ala tenggelamkan dia, tenggelamkan juga segala harta-harta dia, yang mana hartanya beberapa ekor unta pegang kunci khazanah dia. Kemudian ditelan dah oleh bumi itu, ada kaitan dengan bumi. Maka ditelan oleh bumi sampai ke dasar bumi, 7 lapisan bumi. Kemudian sampai bilakah, bila ditanya oleh orang, sampai bila Qarun ditergelam? Adakah hari ini Qarun ditergelam lagi? Jawabnya, maka ketika mana peristiwa Nabi Yunus alaihissalam, yang mana telah ditelan ikan nun. Ikan nun ni ikan paus, yang mana Nabi Yunus ni ketika pada zaman dia, yang mana umat dia ingkar perintah dia, Nabi Yunus beritahu dah tu akan datang bala dan sebagainya. Ni bukan Nabi Nabi apa? Bahtera tu? Nabi Nuh. Tak, ni Nabi Yunus. Dia ada kaitan bahtera juga. Dia sampailah bencana banjir yang besar, kemudian di atas bahtera tu kata Nabi Yunus, macam ni lah, bila dikeluarkan barang-barang semua, ditimpa air ombak apa semua, nak tergelam bahtera dia. Kemudian Nabi Yunus kata, macam ni lah, kita buat undian. Nabi Yunus bagi idea, kita buat undian, jadi siapa yang kena undi, dia kena keluar daripada bahtera ni. Kalau tidak tergelam bahtera ni, semua akan mati. Jadi tak dapat tidak, buatlah undian. Teringatlah main apa batu selambul, wallahu alam lah pada masa tu. Nah, ada cara dia. Kemudian apabila sudah dapat jawapan, bila sudah diundi, kena kepada Nabi Yunus AS. Dia yang bagi idea, dia yang kena. Nah, kemudian kata beliau, tak apalah. Kemudian dia terjun ke dalam laut. Kemudian tak berapa lama ditelan ikan Nuh. Kemudian sampai ke dasar laut. Kemudian dia zikir dengan Allah sebanyak 40 kali. Apa zikir? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Berapa lama? 40 hari. Batulah baca yang ni 40 hari dalam solat ajak. 40 hari solat ajak, 40 kali dalam solat ajak. Nah, tu minta dengan Allah, insya-Allah doa kabul. Dia minta maaf dengan Allah, aku la ilaha illa anta astaghfiruka inni kuntu minaz zalimin. Aku menzalim diri aku sendiri. Tu doa yang terbaik. Ya Allah, kita puji Allah dulu. Cara doa kita puji Allah, kemudian kita hina diri kita, baru kita minta hajat kita. Setelah mana dizikirlah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, didengar oleh Qarun dahulu pada zaman Nabi Musa. Kamu ni siapa? Katanya Qarun, akulah Nabi Yunus alaihissalam. Dia dengar zikir Nabi Yunus yang tergelam di dalam tanah. Kemudian Qarun ni dia tanya khabar kepada dia tanya khabar kepada Nabi Yunus, apa khabar Nabi Musa? Orang mati tanya khabar orang hidup. Mana dalil ustaz cerita ni? Boleh tengok dalam kitab Jama'ul Fawaid karangan Syekh Al-Fatani. Dia sebut dalam bab zakat tentang orang Qarun tak mahu bayar zakat. Dan jadi apabila setelah itu, kemudian Nabi Yunus kata Qarun ni baik-baik saja. Setelah itu Allah Ta'ala perintah kepada tanah, jangan lagi tergelamkan Qarun pada saat ini. Stop. Kerana apa? Kata ulama, orang yang menghubungkan silaturrahim, tanya khabar, hai good morning, sudah makan ke belum, dan jom breakfast, mesej saja. Orang ini akan direngakan azab kubur. Qati'ur rahim la dakhala jannah. Orang yang memutus silaturahim. Siapa putus silaturahim ustaz? Tu semua kita ni muslimin ni saudara ya. Ya, kullu mu'min ikhwah. Semua orang beriman ini saudara kita. Mana menunjukkan saudara? Dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Dan apabila kamu putus silaturahim, la dakhala jannah, tidak masuk syurga lah. Orang yang qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Syurga tak masuk, apatah lagi syurga, bau syurga pun tak dapat. Allahu Rabbi. Sebab itulah jaga hablum minallah wa hablum minan nas. Itulah kisah yang mana kisah ada kaitan dengan ayat ini, yang mana Allah Ta'ala tergelamkan Qarun. Allah Ta'ala boleh tergelamkan Qarun. Yang mana ayat dulu kita sebut bumi ini turut perintah kita. Ada satu ketika bila dia bertindak dengan perintah Allah, dia akan bertindak.
sehingga bumi itu dia boleh telang ke korun. Ni ayat ni Allah Rabbi. Boleh tuan-tuan saya baca direct terus habis hari ni boleh. Inilah belajar tafsir. Kita nak intipati dia. Allah Rabbi. Jadi apa jadi dengan Fir'aun pada zaman dulu? Kena arraqna. Arraqna ni iaitu kami karamkan Fir'aun. Fir'aun ni cukup hebat pada waktu tu, jadi cukup gedebel, maka ditelanlah oleh Laut Merah. Debel dia. Dia kata apa? Ala rabbukum, kata dalam sebut dalam tafsir jalan lain, ala rabbukum, aku Tuhan kamu, dia kata. Sebab apa? Tak penuh timah sakit, tak penuh digigit binatang. Kemudian akhir sekali gedebel pun ditelan Laut Merah. Gedebel. Samsung. Orang putih panggil apa? Gangster. Tu lebih kurang itu gangster lah. Gangster, kalau gangster dia ada tattoo. Tu. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Mulk yang kita baca ni, Tuhan kata apa? Aamintum man fis samai ay yakshifa bikumul ardi fa idza hiya tamur. Adakah kamu rasa aman dengan Tuhan kamu? Kamu tak takut Tuhan kamu sedangkan Allah perintah di langit, sedangkan Allah boleh masukkan kamu ke dalam bumi. Sudah pun masukkan korun ke dalam bumi, maka tiba-tiba bumi itu bergerak-gerak naik ke atas dan telan korun ke dalamnya. Jadi bumi tadi dikata dihina. Pada awal tak dulu kita baca ayat, bumi ni ikut perintah kita. Nak buat apa, kena buat jalan raya, jadi jalan raya. Nak buat rumah, jadi rumah. Nak buat apa sahaja jadi. Dia ikut perintah kita. Maka dulu dikata hina, dikata manusia boleh buat apa sahaja. Dan bila Allah Ta'ala perintah kepada bumi, bumi dia bangkit. Tadi kita naik kereta, dululah hari tu kita naik kereta, maka duk sembah lah pasal ribut. Pasal ribut ni. Tu. Jadi Allah Ta'ala, tuan-tuan, ribut ni sampai tak tahu nama dah ribut ni. Macam-macam ribut dah. Ada. Dia mari ribut catering, mari ribut Sandy. Yang terbaru ni apa? Ribut Hayat. Apa? Ya. Tu. Macam-macam. Jadi nama ribut. Jadi nama apa pun yang penting dia turut perintah Allah. Jadi Allah perintah kamu pergi negeri ni. Dia pergi negeri ni. Datang kepada Taman Putera Perdana, datang Taman Putera. Tu kemah tengok terbang. Tu. Negeri yang terlindung, yang kita kata negeri ni negeri yang terlindung. Bila Allah Ta'ala perintah maka dia pergi. Negeri yang terlindung daripada ribut. Bila Allah kata kena, kenalah. Anytime. Putih lagi. Anytime. Baik bumi, baik angin, baik api, baik air, taat perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bumi yang kita pijak hari-hari ini, iaitu dia turut perintah dia, maka dia juga boleh telan kita. Jadi angin yang kita cari-cari hari-hari tu, yang mana kita rasa hangat, panas, hot, rasa panas sangat. Kita buka pintu, kita buka tingkap, cari apa? Cari angin. Panas hari ni, panas. Kita buka tingkap, cari angin. Jadi pada hari Allah Ta'ala perintah suruh bertindak, maka bukan buka pintu saja, tetapi bumbung-bumbung terbang nampaknya. Tu. Dia angkat sekali dengan bumbung. Bukan pintu saja hilang, tapi bumbung-bumbung. Jadi api yang kita masak, kita makan, kita minum hari ni, dia perintah, bila dia perintah, hangus. Satu kawasan tu boleh hangus. Hari ni kita kehendak kita nak api setara mana? Nak masak apa? Ikan patin. Masak ikan patin. Api setara tu ya, ikut kehendak kita, api tu. Kemudian apabila ikut perintah Allah, tengok rumah kita hangus. Yang ikan patin tu hangus dengan patin hangus. Habis hangus. Allah Rabbi. Jadi air yang kita minum hari-hari, satu hari Allah Ta'ala perintah, maka dia boleh berlaku banjir besar. Laut yang melimpah tiba-tiba masuk, seperti mana berlaku di Medan, di Aceh, di Sulawesi. Jadi baru ni di Sulawesi. Jadi semua ni tentera Allah. Sebab itulah Allah Ta'ala kata jangan derhaka pada Allah. Sebab apa berlaku? Ada ketika makhluk ni dia ikut perintah Allah. Nak salah ke siapa?
Baru-baru ni spalikusasi apa? Spekulasi. Itulah nak sebut tadi. Maknanya sudah ramai orang buat macam andaian. Ada yang kata sebabnya timbulnya LGBT, mungkin juga. Dibuat LGBT kawasan tu. Kita yang tak kena pergi Malaysia. Bila Allah Ta'ala perintah, berlaku benda tu, bergerak bumi, balik semula, maka naik air daripada laut. Allah Rabbi. Jadi ayat ini Allah Ta'ala kata, janganlah kita dah kepada Allah. Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Ayat seterusnya berapa? Ayat ke 17. Tu. Ayat ke-17 Am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba. Apa kata Allah? Kalau kamu rasa okey, rasa selesa dengan Tuhan yang berada di langit, dengan kekuasaannya itu, bahawa turun atas kamu anak batu daripada neraka hasibah. Hasibah. Adakah engkau rasa batu keringking ini kena orang dahulu sahaja, tak kena pada kamu? Rasa selamat sampai macam tu sekali dah? Jangan. Kita ingat firman Allah, ni berlaku pada orang dulu ya. Pada orang sekarang tak berlaku dah, pada kita ni tak berlaku. Dalilnya tengoklah di Sulawesi, bencana tsunami dan sebagainya. Berlaku juga. Berlaku tak pada zaman dulu? Berlaku pada Fir'aun. Berlaku kepada kaum-kaum yang dulu. Jadi kalau Allah tak nak bang turun, maka terkenalah seperti mana kaum-kaum dahulu, seperti mana kaum Al-Fil. Yani Allah Ta'ala turun pada kaum Arbrahah dahulu. Jadi Allah Ta'ala sebut fasata'lamuna kaifa nadhir. Sambungan ayat dia kata fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka lagi Allah Ta'ala kata, kamu ketahui ketika turunnya azab itu, betapa menakuti Rasul akan perkara sebenar ini. Bila sudah kena, barulah duk teringat, lagu ni Quran duk cerita rupanya. Lagu ni rupanya masa tu tidak berguna lagi. Tu. Jadi muslimin muslimat dimati Allah, sesungguhnya Allah Ta'ala ni dia nak beri peringatan pada kita. Dan firman Allah, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim, sesungguhnya telah dustalah kafir yang dahulu itu, seperti mana kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Saleh, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa dan kaum Nabi Isa. Yang mana kaum dulu Allah Ta'ala beri pengajaran dah, didatangkan oleh Rasulullah, Nabi-Nabi beri peringatan, tapi mereka ingkar dengan ayat Allah. Kalau kita pergi ada satu kubur, kalau kita pergi ke ada satu negara adalah Al-Aqsa. Kalau kita pergi ke sana, ada satu kubur, iaitu kubur Imran, bapa kepada Maryam, Tok Wan ni siapa? Tok Datuk, Tok Wan kepada Nabi Isa AS. Jadi dan kubur, ada situ kubur Maryam mak kepada Nabi Isa AS. Hari ni kita duduk mana sehari ni? Duduk di dalam gereja orang Kristian. Kerana apa? Kerana bumi Aqsa ini bumi yang bertindih. Bertindih daripada apa? Daripada segi Islam nak bumi itu, kerana disebut dalam Quran, Islam nak, Kristian nak, Yahudi nak, dia bertindih. Allazi barakna haulah, yang disebut Al-Aqsa ini, iaitu bumi itu bumi yang kami berkati sekitarnya. Jadi seluruh bumi Al-Aqsa tu bumi yang berkat, Allah Ta'ala sebut. Jadi Tuhan kata dalam Quran, jadi bumi Aqsa itu bumi yang barakah. Jadi Islam nak, Kristian pun nak, Yahudi pun nak pada tu. Di situlah cerita kelahiran Nabi Isa AS. Di situlah mak Nabi Isa AS. Di situlah tua Nabi Isa AS, Imran, yang wafat. Maka mereka menganggap tempat itu tempat suci bagi mereka, dan tempat suci. Sebab itu berlaku peperangan sekarang, kerana mereka tengok sejarah. Sebab itulah kalau kita pergi ke bumi Mekah, Madinah, Al-Aqsa, setiap jengkal tanah itu adanya sejarah. Setiap jengkal. Sebab itulah kalau kita pergi sana,
Yang mana kita baca hadis, kita baca ayat Al-Quran, kita ingat, yang mana kita hafal, bila sampai sana masuk dalam diri Allah, dah beri kesan kepada kita. Sebab itulah jangan tinggal belajar hadis, belajar Al-Quran, jangan tinggal. Kerana hadis Al-Quran ini ialah dicerita tentang kisah dahulu sebagai peringatan. Sebab itulah orang yang tidak buta sejarah, dia akan tentang habis-habisan. Orang yang ingat sejarah, dia orang yang cerdik. Sejarah dulu jangan bagi dia berulang. Sejarah mungkin berulang, ibu. Jangan bagi dia berulang. Maka bila begitu, kita kena pertahankan. Suara tak sedap. Boleh masuk gegar. Gegar. Oh, takut menang ya. Jadi Yahudi pun nak juga pasal apa? Kerana Yahudi ni mereka dengan Nabi Daud. Yahudi ni, mereka panggil Nabi Daud tu King David. Apa makna King David? King David? David Daud. Daud. Saja je test. Jadi Nabi Yahudi ni dia King David lah. Raja dah. Tu. Jadi hari ni kalau kita pergi tengok kubur Nabi Daud alaihissalam, dia berada di kanisah. Apa makna kanisah? Dalam gereja Yahudi hari ni. Jadi mereka ni kuasai tempat tu lah. Allah Rabbi, kalau kita pergi tengok betapa konfliknya tiga agama ini yang besar tadi dari segi ibadah nak berebut bumi tadi Al-Aqsa tu. Sebab itulah berlaku peperangan sekarang ini. Mereka lingkungkan bumi Al-Aqsa dengan buat benteng tinggi, benteng tu nak panjat pun tak lepas. Tengok itu. Jadi ibu-ibu yang mati Allah muslimat, fa kaifa kana nazir, maka kata Allah, maka betapa akibat ingkar terhadap aku, dusta mereka itu sebenarnya membinasakan mereka itu. Allah Rabbi. Jadi kalau kita tengoklah Tuhan kata apa? Akibat umat-umat dahulu kata lawan Allah, apa kesudahan dia? Bila kita lawan Allah, apa kesudahan? Kesudahannya Allah Ta'ala tidak jejas apa-apa, tetapi mereka yang binasa. Jadi kalaulah kamu tengok semua ni, kamu juga lawan Allah, maka kerana kamu umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad ni kecil-kecil. Sedangkan umat dahulu fizikal dia besar-besar, hebat-hebat, sehingga kita tentang Nabi Adam AS pun besar, sehingga 12 kaki. 12 kaki ni pokok apa? Nabi Adam. Jadi pokok nyo. Ni sini panggil apa? Kelapa. Kelapa. Jadi tuan-tuan, kalau pergi ke Mesir, kalau kita pergi ke Mesir, ada piramid. Tapi siapakah yang bina piramid tu? Yang mana kalau tidak kodrak orang dahulu. Jadi maknanya fizikal mereka ni besar, dan kodrak mereka ni begitu hebatlah, kuat mereka ni. Tu tenaga dia, sehingga mana bongkah batu yang besar itu pun boleh dia bina piramid. Boleh jatuh binaan yang menjadi binaan ajaib, atau binaan yang ajaib di dunia ini. Kalau kita tengok nak guna backhoe, tak mampu. Batu yang besar-besar, itulah satu keajaiban. Maknanya orang dahulu, umat dia tubuh fizikal besar-besar. Kita halus dah, kecil kita. Jadi punyalah hebat umat Nabi dulu hebat, badan besar, fizikal dia, kederak dia. Jadi mereka ni binasa, mereka semata-mata lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah umat begitu besar dengan kudrat dia begitu hebat, siapa kita? Jadi nak pergi lawan Allah, maka Allah Ta'ala sebut apa? Fakana nadhir, maka lihatlah betapa ingkar kepada aku. Tuhan kata dusta mereka itu kepada aku sebenarnya membinasakan mereka sahaja. Jadi Tuhan kata tak ada guna kamu nak lawan aku. Pasal apa? Tak akan menang pun. Nak lawan aku tak akan menang, kata Allah. Jadi kita heran juga tuan-tuan, kalau kita macam ni lah ayat Quran duk kata, orang duk bantah Tuhan ni, duk lagu tu, yang bantah firman Allah. Jadi duk ketika hadis Nabi yang paling dahsyatnya kenyataan yang keluar, dia kata
Dia kata apa? Dia kata siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, orang itu syirik pada Allah. Na'udzubillah min zalik. Dia kata jadi kita pun terkejut. Syirik pada Allah. Jadi syirik mari ikut mana? Jadi Tuhan kata, dia kata macam ni. Tuhan kata qul huwallahu ahad. Katalah Allah itu esa, satu saja. Dia ambil dalil situ. Tu maksudnya hanya la ilaha illallah. Full stop. Jangan ada lagi. Full stop. Betul Alhamdulillah. Jangan ada Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah ya. Sebab dalam Quran Allah kata qul huwallahu ahad. Allah Taala esa, tidak ada syirik. Jadi kalaulah kita yang mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bermakna kita syirik dengan Allah, dengan Muhammad. Tu bila datang Muhammad menjadi syirik, sekutu bagi Allah. Kita mempunyai Tuhan kedua Tuhan. Tu yang kata dia. Ni. Jadi tuan-tuan, dia tafsir dia begini, dia pergi ke situ. Tafsir dia ni sampai situ. Tak mari kelas Ustaz Arif. Masalah. Bila mari kelas Ustaz Arif, saya faham. Tak masalah, tak mari. Jadi yang malangnya dia boleh pula jual idea ini kepada masyarakat. Yang mana malangnya sebahagian daripada anggota-anggota masyarakat terpengaruh dengan pemikiran tafsir begini. Allah Rabbi. Itulah bila tak belajar buat tafsir sendiri. Jadi ibu-ibu rahmati Allah, muslim-muslimah, Allah Taala kata apa? Tak ada guna lawan aku. Allah Taala kata, aku turun Al-Quran, aku bawa hadis Nabi datang suruh terang isi kandungan Al-Quran. Kamu kata sami'na wa ata'na, kamu dengar, kamu taatlah, cukuplah. Kamu dengar, kamu taat, cukuplah, kata Allah. Jadi ayat seterusnya apa dia kata? Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Baca mati macam mana? Yaqbidun. Nun tu setiap benda kena baca mati. Walaupun kita baca bid itu salah. Huruf dha tidak ada lantunan. Bukan qalqalah. Aqqa, ab, aj. Dia waya bid. Dia ada gitu. Nun tu nun. Jadi Allah Taala kata awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Tidakkah melihat mereka itu, yakni kafir-kafir, kepada burung yang terbang ke atas mereka itu, hal keadaan burung-burung itu buka sayap dan katup sayap, pergi ke mana tempat dia pergi yang dikehendakinya, tidak jatuh burung itu. Tuhan tanya, kamu tengok nu kat langit nu, ada burung terbang, buka sayap, katup sayap, tak jatuh pun. Kamu tengok, fikir. Jadi Tuhan kata, kamu atas dunia ni tak pernah kau tengok, tak pernah kau tengok burungnya boleh terbang, buka sayap, tutup sayap, boleh terbang, tak pernah jatuh. Kamu tak hilang tu. Kamu tak rasa hairan ke Tuhan kata apa? Tu. Cuba kamu pergi naik bangunan 5 tingkat, kemudian buka sayap, tengok. Tepat. Naik bangunan kita tengok. Jadi tengok-tengok nak jadi apa? Jadi kita semua tak boleh. Pasal apa? Burung tu boleh. Sebab burung tu ada bulu pada kepok dia boleh. Jadi kalau kamu lah pasal kepok cari sayap, letak bulu, hias-hias sikit, letak lampu lilat sikit. Naik tingkat bangunan 5 tingkat, 5 tingkat, kemudian kamu terjun. Cuba buat. Boleh tak? Jatuh juga. Sebab apa? Allah Ta'ala tak izin. Kenapa burung itu boleh terbang tak jatuh-jatuh? Kerana Allah Ta'ala izin. Kita buat kepok sendiri lebih canggih lah kepada dia. Tak buat cas bateri lagi. Tapi tak boleh terbang juga. Kenapa? Allah Ta'ala izin. Jadi Tuhan kata kamu tak boleh fikirkan semua ini. Allah Ta'ala sebut. Jadi burung boleh terbang pasal apa? Pasal Allah Ta'ala izin burung tu terbang. Jadi manusia tak boleh terbang pasal apa? Pasal Allah Ta'ala tak izin. Jadi berapa banyak kapal terbang yang terbang tengok-tengok radar MH370 hilang daripada radar. Kerana apa? Tiba-tiba berhenti tengok. Padahal yang terbang itu banyak. Dalam seluruh dunia ini berapa ribu kapal terbang yang terbang. Tak jatuh-jatuh pun. Tetapi kenapa MH370 jatuh? Tak tahu hilang ke mana. Tengok-tengok radar hilang. Ni. Sebab itulah
Tuan-tuan dimati Allah, dalam dunia ni kapal terbang ni banyak. Pasal apa MH370 hilang? Kerana itulah merupakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa mereka tu tak jatuh-jatuh, tak hilang-hilang? Kerana Allah Taala berkehendak berterbang baik. Tu je. Jadi ibu ayah mati Allah. Jadi kalau kita nak bagi sebab apa? Pihak engineering. Nah, betul dah. Kisah teacher ramah sini. Cikgu kita kisah. Nah, gambar engineering. Betul gambar engineering kata yang mana berlaku MH370 tu, kata maintenance, dia kata last maintenance kapal terbang ni 2 minggu lepas. Dia kata yang berlaku MH370. Tidak ada sebarang isu yang boleh kita ungkitkan. Semua very clear waktu tu. Lancar. Jadi kata seorang pilot, kami bawa kapal terbang ni ustaz. Jadi pihak engineering semua dia tu briefing. Kita risau. Semua tu brief beritahu. Kemudian marilah beritahu semuanya okey. Kemudian keadaan kapal terbang begini, tunjuk kapal terbang semua, tunjuk laporan semua, kami pun hangguk kepala, barulah kami boleh bawa kapal terbang tu. Tu pilot kata. Jadi kalau ada sikit salah teknikal, kalau nak sampai ke Kuala Lumpur, kata technician boleh lah, tapi ada masalah sikit sampai. Kalau macam tu kamu lah bawa kapal terbang. Tu. Tidak ada sikit pun yang mana mengikut kajian ilmu engineering. Jadi dia ada kuasa nak mengata yes or no. Yes or no. Bawa kapal terbang ni, dia kata yes or no. Dia yang kata. Yes, no, alright. Yes, thank you, alright. Jadi dia datang dulu. Dia datang briefing. Dia kata beritahu dulu dengan kami bila puas hati, kemudian sign, barulah kita bawa. Maknanya dari segi teknikal, mekanik, semuanya cantik, semuanya okey, tip top IDB. Tu. Jadi pilot dia kata dibekalkan phone satelit. Jadi phone tu di mana sahaja kita berada, dengan ketinggian berapa tinggi, dengan seberapa jauh, sekali mana pun phone tu boleh guna untuk buat panggilan. Tetapi bila last communication, bila last communication, last pula lose. Lost. Kita orang kapal panggil lose. Lose longgar. Longgar communication. Salah tu. Lost. Bila lost communication, mereka pun tak faham. Bila satu masa boleh menyebabkan komunikasi tu hilang. Jadi menyebabkan mereka ni tak faham, boleh menyalahi ilmu mereka belajar tentang pilot. Pasal apa? Allah Ta'ala mengendaki benda tu jadi begitu. Jadi dulu kita pernah belajar tentang pilot. Saya pernah dulu mendapat degree bahagian pilot. Kita ambil ijazah dekat Royal Bintang, Bukit Bintang. Dulu dekat Transair, kita kursus dekat Transair, ambil kursus tiketing pramugara pilot pada waktu tu. Maka kita hafal lah segala kod. Alpha A, Alpha B, Bravo, C, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot. Kalau bila kita bawa kapal terbang, kita nak beritahu siapakah pilot ni. My name is I Captain, my name is, beritahulah Muhammad Arif bin Sudin. Muhammad Arif tu kena eja Alfa Romeo. M tu apa? Milo. Tu. Mike. A Alpha, R Romeo, I India, F Foxtrot. Tu. Kita kena bagi tahu. Sebab apa? Kerana radar tu communication boleh lost communication. Setiap kalau kita pergi setiap negara ada kod dia. KBR, Kota Baru KBR, Kuala Lumpur KL, KUL KUL. Tu kita pun dah lupa. Tebang mana? Kitab pilot tu, kitab. Buku pilot tu tebang ni. Tebang kita belajar. Maka semua kita belajar masa tu.
Alhamdulillah masa tu kita dah dapat, adalah 2 CJ kita dapat. Lepas tu kita pergi minta kerja mana-mana, alhamdulillah kita dapat. Sebab itulah hari ni tapi kita tak guna CJ tu. Kalau nak cakap bab pilot bolehlah. Kalau nak bohong saya tu sorry lah. Ada satu isu hari tu keluar yang mana dia ni dakwa dia di pilot. Dia jalan dekat mana ni? Ada dalam Facebook tu. Dia mengaku dia pilot. Dia ada orang tu terkenakan dia lah. Dia pakai baju dengan 3 crown. Lepas tu dia pakai lambang AirAsia. Kapten. Tu bila ditanya enjin apa awak guna? Kuasa apa enjin ni? Sebelum berangkat macam mana dia kena buat? Oh, nampaknya memang bagus pilot tu. Dia kata MS370 Boeing 707. Betul lah nama tu. Tapi dia tak boleh cerita satu-satu. Maknanya bukan, dia pembohong. Sebab itulah pilot ni bila dia kata, bila di briefing, maka barulah kami ni boleh bawa. Jadi Nabi ajar kepada kita bawa kenderaan baca doa apa? Subhanallazi sakhkhara lana wa ma kunna lahu muqrinin. Jadi maha suci Allah, Tuhan yang menghina kenderaan ini supaya turut kehendak kita. Jadi kereta tu bila kita duk bawa 15 tahun, dia duk ikut kehendak kita. Dia tunduk kehendak kita. Kita pun kita puk sebelah kanan, dia ikut sebelah kanan. Puk sebelah kiri, dia ikut sebelah kiri. Maknanya setiap benda dia ikut kita 15 tahun. Bila satu masa akan berlaku, maka dia tak ikut kita, apa berlaku? Aksiden. Sebab itulah kita kata pada Allah tu, maha suci Allah, Tuhan menundukkan, menghinakan kenderaan ini mengikut kehendak aku. Pasal apa? Apabila dia tak tunduk kehendak kita, jadilah kemalangan jalan raya. Jadi sebab itulah Islam ni agak apa? Setiap saat kita di dalam bergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ada satu hari tukang masak yang mana kedai tom yum. Kita pergilah melawat kedai tom yum, pergi makan, selalu pergi. Sebab kedai tu kedai dekat rumah saya. Dekat tu kedai tom yum bagus dah. Kedai lain saya tak singgah. Saya tak makan kedai lain, kedai dia. Dia tahulah ustaz makan apa ni, dia tahu. Masa ni saya balik kuliah apa semua dia tahu. Sempat lagi dia tengok dalam Facebook. Sebab saya ada video semua kan. Tengok, oh bagus ustaz hari ni. Ya ke? Memang bagus. Ya. Menangis saya tadi. Alhamdulillah kata. Jadi kita ni dia kata tukang masak saya lari dah ustaz. Ya ke? Kata ustaz makan ni tom yum bukan tom yum biasa dah. Bukan tukang masak biasa. Ya bab tu rasa main. Sebab tu sebab apa ni kata sedih ustaz. Saya dah usaha dah tu bagi so dia balik semula masuk sini. Saya minta dengan Allah. Sebab tu mula-mula minta dengan Allah lah. Sebab apa dia bergantung dengan tukang masak ni. Kalau tak ada tukang masak, sebab itulah kedai kena makan dia bergantung pada tukang masak. Sebab tu macam mana kamu, apa perancangan kamu? Tak boleh macam ni. Kalau kamu macam ni selalu boleh menyebabkan orang lain tu lari selu-selu. Tu carilah jalan. Sebab tu ustaz saya pun itulah minta dengan Allah, doa dengan Allah lah. Menangis dekat tom yum. Lepas tu saya risau kot dari situ, takut orang snap gambar. Orang kata, ustaz ni menangis makan tom yum. Hapus. Saya risau juga. Saya pun tak apalah. Itu saya no comment lah. Saya no comment. Minta lah dengan Allah. Sebab tu lah ada orang ni macam ni. Ada orang macam ni. Awalam yarau ila tayri fawqahum saffatin wa yaqbidun. Apakah engkau tidak lihat burung duk terbang pergi ke merata-rata tempat? Dia kehendak tak pernah jatuh burung itu. Kamu tak pernah fikir ke? Kata Allah, ma yumsikuhunna illa rahman. Burung-burung itu tidak jatuh kerana Tuhan Ar-Rahman dengan kudratnya yang hendak begitu. Very clear. Very clear. Jadi kalau kamu jangan ingat burung tu tak jatuh. Kamu jangan ingat tu. Tuhan kata dah, burung tu boleh terbang, buka sayap, katuk sayap, tak jatuh. Bukan pasal dia burung. Jadi pasal apa? Tuhan yang tak bagi dia jatuh. Jadi demikianlah hal dengan kapal terbang. Kita kapal terbang je gini. Samalah dengan hal kapal terbang, apa pun dia naik elok dari segi tempat dia mendarat, tempat dia sampai semuanya elok. Pasal apa? Pasalnya Allah Ta'ala kehendak dia selamat, maka selamatlah dia.
Maka ya Allah, innahu bikulli syai'in basir. Dan bahawasanya Allah Ta'ala dengan tiap-tiap satu benda, Allah Ta'ala maha melihat. Jadi semua yang duk jadi atas dunia ini, jadi dalam cerah, dalam gelap, dalam ramai, dalam seorang, semua ni Allah Ta'ala observe. Apa ni? Observe. Apa? Oh. Observe. Sorry. Allah duk tengok. Nah, tu. Jadi jangan pernah satu manusia dia teringat dalam hati dia satu benda yang Tuhan tak tahu. Kalaulah kita rasa dalam hati kita, aku niat begini, Tuhan tak tahu. Tak, Tuhan duk hati dia kita. Allah Taala kata, innahu bikulli syai'in basir. Annahu ke innahu? Innahu dah. Setengah ada tu tafsir annahu. Kena baca innahu. Nah, yang tuan-tuan baca tu, betul lah tu. Jadi buku apa dah ni? Allah. 12.40 nak bukti mana? Kita habis ayat ni ya. Kita habis ayat ni, ayat yang ke-19. Jadi Allah Ta'ala dengan setiap satu benda Allah Ta'ala maha melihat. Allah Ta'ala kata. Jadi adakah kamu ambil fikir Tuhan tetap biar ni tak jatuh burung itu di awal-awangan? Dengan kudrat Allah itu kuasa menurunkan azab pada orang yang bantah, yang tidak beriman. Sedangkan burung itu Allah Ta'ala kuasa terbang, apatah lagi azab Allah Ta'ala boleh turunkan. Ni, maka hendak kamu beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan junjungan segala suruhan Allah, maka tegahan Allah. Maka Allah Ta'ala sebut, aman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Adakah ini, yakni kawan ataupun tentera yang kamu ada, boleh tolong kamu lepas daripada azab Tuhan Ar-Rahman? Tuhan tanya. Adakah kamu ni ramai sangat pengikut, ramai persatuan, banyak tentera, adakah kamu ni dapat mengelak daripada azab Allah? Dia kata, kamu rasa ada pangkat tinggi, ramai kenalan, Tuhan tak boleh sentuh kamu ke? Adakah kamu ingat macam tu? Jadi perintahkan kamu ini ingat macam tu. Jadi Tuhan tanya, pasal apa tuan-tuan dirahmati Allah? Kerana manusia kadang-kadang dia berasa begitu. Bila aku ada kuasa, tak boleh harus sentuh aku. Nah, jadi kalaulah kita ni kawan ramai, janganlah macam ni tuan-tuan. Kalaulah Nabi Lut pun lebih ramai daripada kita, dan Allah Ta'ala tiarap habis segala umat Nabi Lut pada masa tu. Nabi Lut apa? Umat LGBT. Batulah masuk hatu LGBT. Batulah orang LGBT ni cara dia datang kepada majlis-majlis ilmu. Baca doa, kita baca Al-Quran, ruqyah dengan ayat-ayat, maka larilah hatu LGBT. Tu. Jadi Tuhan sebut lagi, tidak ada boleh melepas mereka daripada azab Tuhan Ar-Rahman. Jaga, kita kena jaga. Kawan-kawan ramai tentera buat sekalian pun, kalau mai masa Allah Ta'ala ambil tindakan, tidak ada siapa pun boleh menahan tindakan Allah. Melainkan dia tentera yang kuat sekali mana pun, kalau dia mari masa Allah Ta'ala ambil tindakan, tidak ada siapa pun boleh menahan tindakan Allah Subhanahu. Melainkan ia Allah jua, iaitu sembah dia dengan beriman dengan Allah, dengan Rasulnya, dengan kitabnya. Dan sebenarnya iza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Sebab itu kita sebut dalam Quran dah sekali. Ada pernah orang kata, ustaz, itulah ada pernah orang kata sebenarnya kapal terbang tu ada. Dan dia kata ada, cuma Allah Ta'ala bagi hijab. Ada pernah orang kata gitulah. Ada ustaz, cuma Allah Ta'ala bagi hijab, maka kita tak dapat tengoklah. Jadi kemudian dia kata, ada seorang tok guru ni, dia kata boleh kalau betul nak tengok apa tu batu, dengan satu syarat, rakyat Malaysia mesti derma. Berapa nilai kapal terbang tu? Semua rakyat Malaysia mesti derma sampailah nilai kapal terbang tu, maka barulah boleh lihat duduk di mana. Itu kata setengah. Maka saya pun no comment. Dan benda-benda ni kita tak tahu lah. Saya pun kata no comment, minta maaf. Wallahu a'lam lah. Jadi yang sebaiknya kita solat hajat, kita berdoa pada Allah supaya mereka selamat sahaja. Tak perlulah buat penafsiran macam-macam. Yang paling penting, kalaulah ahli keluarga kita yang ada atas tu macam mana? Orang yang buat
Spekulasi. Tu. Kalau orang buat macam-macam tentang keluarga kita, mak kita dak tu macam mana? Marah tak? Marah. Maka kita serah pada Allah, maka orang ini ahli keluarga dia ada harapan satu lagi. Iaitu dia kena doa dengan Allah. Selagi tak nampak dengan mata kepala, ada harapan lagi. Dan maka buat solat ajak, tak perlulah panggil tak bombos perang. Oh, nampak di sini. Tak perlu, tak perlu. Nah, tu. Jadi tuan-tuan dan Allah, kita tengok dan satu lagi, yang ni last. Kalau Allah Ta'ala tanya, Allah Ta'ala beri rezeki pada kamu, tapi kamu tak mahu sembah Allah, ni last. Bila Allah Ta'ala beri kepada kita rezeki, tiba-tiba kita tak sembah Allah. Jadi tuan-tuan, kita duk bernafas ni rezeki Allah. Boleh bernafas dulu, tak penat, tak sesak, dah ada rezeki Allah Ta'ala beri ketak-ketak kepada kita. Jadi tuan-tuan pernah tengok orang yang penat, dalam poket dia ada apa? Inhaler. Bila dia penat, maka dia nak ambil inhaler tu macam tak sampai. Dan muka dia pucat, putih. Dia anggap macam tak dang dah. Dan dia tak dang nak ambil, itu anggap dia. Dan tu, nak boleh ambil poket. Jadi kita hari ni nafas berjalan okey, apa ni rezeki Allah lah. Jadi orang sebelah kita tengok dia bernafas baik, orang ramai tengok bernafas elok. Jadi dia jadi macam tu. Dia lelah. Jadi bernafas ni rezeki Allah. Kalau Tuhan kata tahan, maka habislah kita. Dan Allahu Rabbi. Sebab itulah insya-Allah kita akan masuk ayat yang ke-21. Ballaju fil utuwwin wa nufur. Insya-Allah kita akan masuk kepada ayat yang ke-27. Minta maaf, minta apa, kita ambil masa sedikit. InsyaAllah masa kita ini menjadi intipati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu saya tangguh di sini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa ilman yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika arrahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.